Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang pilihan raya di Malaysia. Nama saya Nur Najwa Afifah binti Abdul Munir. Nama guru Puan Hanita binti Laj Harun. Sekolah saya SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Kelas 4 STEM 1. Persoalan kajian. Pilihan raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. A. Memerihalkan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Menjelaskan latar belakang pengukuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. C. Memerihalkan proses atau pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Dan D. Menghuraikan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Objektif kajian. A. Saya dapat mengenali latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Saya dapat mengetahui latar belakang pengukuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. C. Saya dapat menghuraikan proses atau pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Dan D. Saya dapat menjelaskan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Kaedah kajian. A. Internet. Saya telah melayari internet untuk mencari beberapa maklumat yang dapat membantu saya. Saya menggunakan aplikasi Google, Yahoo dan sebagainya. B. YouTube. Saya telah menyaksikan dan mentafsir video-video tentang pilihan raya masa dahulu. Saya dapat menambah ilmu pengetahuan selepas melihat video tersebut. C. Melawat tapak kajian. Saya telah melawat tapak kajian di SMK Bandaraya untuk melihat keadaan dan proses pilihan raya tersebut. Dengan cara ini juga dapat membantu saya mengumpul beberapa maklumat. D. Temu bual. Saya telah menemu bual 2 orang untuk mendapatkan beberapa maklumat. Saya telah menanyakan beberapa soalan. Nama orang sumber tersebut ialah Salasya binti Amin dan Muhammad Azmir. E. Buku teks. Saya telah membuat rujukan melalui buku teks sejarah tingkatan 4. Saya mendapat banyak maklumat penting mengenai pilihan raya di Malaysia dan telah meletakkan maklumat itu ke dalam kerja kursus saya. Laporan kajian. A. Memerihalkan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Pada 27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu sebelum dinamakan Malaysia telah diadakan sebelum kemerdekaan, iaitu 31 Ogos 1957. Sebanyak 52 orang ahli dipilih untuk menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang akhirnya berjaya membentuk kabinet pertama di negara kita. Antara parti-parti yang mengambil bahagian dalam pilihan raya ialah Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Persatuan Cina Malaya MCA dan Kongres India Semalaya MIC. Parti Perikatan yang telah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra, Tan Cheng Lock dan Viti Sabantan mempertahukan seramai 52 orang calon bagi tiap-tiap kawasan pilihan raya. Ini adalah gambar kabinet pertama di negara kita. Dan ini adalah gambar-gambar logo Parti Perikatan dan gambar Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan Viti Sabantan. Ini adalah gambar
Parti Negara, logo Parti Negara dan Datuk Onn Jaafar, dan ini adalah Parti Islam Setanah Melayu. Selain itu, Parti Negara di bawah pimpinan Datuk Onn pula telah mengemukakan seramai 30 orang calon. Seterusnya, Parti Islam Setanah Melayu (PAS) telah mengemukakan seramai 11 orang calon. Di samping itu, Parti Buruh telah mengemukakan 4 orang calon, Parti Kebangsaan Perak 9 orang calon, Parti Liga Melayu 3 orang calon, Parti Progresif Perak 2 orang calon, dan calon bebas 18 orang calon. Tujuan utama parti-parti politik ini bertanding ialah untuk memperoleh majoriti kursi di Parlimen Dewan Rakyat Malaysia atau Dewan Undangan Negeri supaya boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Terdapat beberapa cara atau proses sebelum pilihan raya di Majlis Perundangan Persekutuan 1995 dilancarkan. Proses yang pertama ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bertanggungjawab untuk mengkaji semula sempadan bahagian-bahagian pilihan raya. Seperti yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan Suruhanjaya Pilihan Raya perlu menjalankan kajian ini setiap tidak kurang daripada 8 tahun. Oleh itu, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Selain itu, proses yang kedua ialah rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Beberapa undang-undang telah digubal supaya prosedur pilihan raya berjalan tanpa masalah. Di samping itu, proses yang ketiga ialah pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Seterusnya, hari penamaan calon pada 15 Jun 1955 ialah hari di mana Suruhanjaya Pilihan Raya bagi calon-calon mengemukakan kertas-kertas penamaan untuk bertanding dalam pilihan raya kepada pegawai pengurus. Selain itu, kempen pilihan raya selama 45 hari. Di samping itu, hari mengundi pada 27 Julai 1955 ialah hari pemilih-pemilih membuang undi. Proses yang ketujuh ialah peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Proses yang terakhir, keputusan diumumkan. Pada hari keputusan diumumkan, Parti Perikatan telah memenangi 51 kursi daripada 52 kursi. Undi yang diperoleh ialah 818013, iaitu 79.6%. Selain itu, Parti Islam Setanah Melayu telah memenangi 1 kursi daripada 11 kursi. Undi yang diperoleh ialah 78909, iaitu 7.6%. Walaupun parti-parti yang lain telah menghantar beberapa calon tetapi tidak mendapat sebarang kursi. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia dapat membangunkan negara bersama-sama walaupun berlainan kaum dan agama. Mereka bersatu padu dan bekerjasama untuk menginginkan pemerintahan yang baik dan ingin memerdekakan negara yang tercinta daripada dibelenggu penjajah. Dan ini adalah gambar orang mengundi. B. Menjelaskan latar belakang pengukuhan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ialah sebuah suruhanjaya yang menyelia dan bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya telah ditubuhkan pada 4 September 1957.
Perkara 114 menyatakan bahawa Perlembagaan Malaysia memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk mengadakan pilihan raya umum ke atas Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan. Ini adalah logo SPR dan ini ialah gambar Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri Hassan. Pada awal penubuhan SPR mempunyai seorang pengerusi dan 2 orang ahli. Pengerusi SPR pertama ialah Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri Hassan bersama dengan 2 orang ahli lain iaitu Tuan Lee Iwibun dan Tuan Jit Singh. SPR juga menubuhkan sebuah jabatan sekretariat yang diketuai oleh seorang setiausaha yang juga bertindak sebagai ketua pegawai pentadbir Suruhanjaya Pilihan Raya yang melaksanakan fungsinya. Setiausaha pertama yang dilantik ialah H. Kasidi. Apabila tertubuhnya Malaysia pada 16 September 1963, kemasukan Sabah dan Sarawak, bilangan ahli SPR yang dilantik untuk mewakili Sabah dan Sarawak secara bergilir-gilir. Ahli pertama yang diterima mewakili kedua-dua negara tersebut ialah Datuk Abang Mazuki Nor yang berasal dari Sarawak. Pada tahun 1981, Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan menjadi timbalan pengerusi. Anggota-anggota Suruhanjaya akan dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Anggota Suruhanjaya mestilah meletakkan jawatan secara sukarela setelah mencapai umur 65 tahun. Suruhanjaya Pilihan Raya mempunyai pelbagai fungsi, antara membuat kajian dan mempersempadan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen atau negeri, setiap tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persempadan yang terdahulu, dan menjalankan urusan pendaftaran pemilih dan segmakan daftar pemilih. Di samping itu, SPR akan menyemak daftar pemilih dengan memadam nama-nama orang yang telah meninggal dunia atau tidak layak mengundi. Seterusnya, SPR juga perlu menjalankan pilihan raya umum ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri serta melanjutkan pilihan raya kecil sekiranya berlaku kekosongan. Selain itu, SPR akan mengumpul maklumat mengenai kawasan baharu yang membolehkan keadilan dapat dilakukan ke atas pengundi untuk mengundi di kawasan pengundian yang telah ditetapkan dan mempromosikan kelebihan dan kepentingan mengundi. C. Memerihalkan proses atau pelaksanaan pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Sabah sekali lagi mengadakan pilihan raya negeri selepas tahun 2018. Yang di-Pertuan Negeri Sabah iaitu Tun Johan Mahiruddin telah bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai 2020 selepas dipohon oleh Ketua Menteri Sabah. Selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan, pada 12 September 2020 merupakan tarikh penamaan calon, manakala pada 22 September 2020 adalah tarikh mengundi awal dan pada 26 September 2020 untuk orang awam. Tempoh berkempen yang ditetapkan selama 14 hari selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga 11.50 malam, 25 September 2020. Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini menggunakan 64 pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi. Terdapat 741 pusat mengundi yang membabitkan 2,540 tempat mengundi saluran dan 56 pusat mengundi awal. Pilihan raya yang dijalankan untuk memilih 73 anggota Dewan Undangan Negeri Sabah baharu terdapat 447 calon bertanding dan 15 parti politik termasuk bebas bertanding. Pilihan raya kali ini membabitkan 1.12 juta pengundi yang layak mengundi.
Semasa pilihan raya, calon lelaki yang bertanding ialah seramai 404 orang manakala 43 orang calon wanita. 5 bilik gerakan SPRM telah dibuka dan 163 orang pemerhati pilihan raya dilatih. Keputusan penuh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 yang telah dijalankan secara bebas dan adil dan tulus. 1. Parti Warisan Sabah, nama singkatannya Warisan, kursi yang dimenangi ialah 29. Nombor 2, Perikatan Nasional PN, kursi yang telah dimenangi ialah 17. 3. Barisan Nasional BN, kursi yang telah dimenangi ialah 14. Nombor 4, Parti Bersatu Sabah PBS, kursi yang telah dimenangi ialah 7. 5. Bebas, kursi yang telah dimenangi ialah 3. Nombor 6, Parti Keadilan Rakyat PKR, kursi yang telah dimenangi ialah 2. 7. Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu UPKO 1, kursi yang telah dimenangi ialah 1. Jumlah kursi keseluruhannya ialah 73. Ini adalah gambar-gambar yang saya dapat dari Google dan televisyen. D. Menguraikan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Terdapat beberapa kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Antaranya ialah rakyat dapat memilih calon pemimpin yang berkualiti, berilmu dan berintegriti. Jika sesebuah negara tersebut mempunyai seorang pemimpin yang mempunyai ciri tersebut, negara dapat ditadbir urus yang bagi memajukan dari segi sosial, ekonomi dan perpaduan. Selain itu, mengelakkan gejala rasuah semasa pilihan raya dijalankan. Sebagai contoh, isu rasuah di Cameron Highlands semasa pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018. Isu ini di mana Sivaraj yang berkempen bersama-sama Wan Rosid dengan memberi rasuah antara RM30 hingga RM1,000 kepada pengundi orang asli melalui tok batin bagi memastikan orang asli mengundi PN. Kesannya, pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintahan kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Hal ini juga akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir dan meruntuhkan ekonomi negara. Seterusnya, rakyat yang berlainan kaum dan agama akan bersatu padu dalam memilih kerajaan berwibawa. Hal ini kerana tiada perselisihan akan berlaku dan akan lebih mengiatkan silaturahim. Akhir sekali, menjamin keamanan negara. Seorang pemimpin yang dipilih secara telus akan mendapat sokongan yang penuh dan oleh rakyat negara tersebut. Jika sebaliknya, akan berlaku kerusuhan dan demonstrasi sebagai tanda protes rakyat. Kesimpulan, pilihan raya dilakukan untuk memilih wakil rakyat sama ada peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Sebagai kesimpulan, pilihan raya dapat merapatkan hubungan perpaduan antara kaum yang berlainan bangsa dan agama untuk menamatkan kuasa jajahan di tanah Melayu. Selain itu, pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dapat memajukan negara dengan strategi-strategi tertentu. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara mestilah mengetahui sejarah-sejarah tentang pilihan raya di Malaysia dan memahami apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin supaya negara kita bebas dari dibelenggu penjajah. Saya berharap agar ibu bapa dapat menerapkan sejarah dalam diri kanak-kanak sejak kecil lagi dengan menceritakan sejarah-sejarah yang berlaku di tanah air tercinta.
Ini adalah gambar-gambar yang saya telah ambil semasa pilihan raya Sabah ke-16. Sekian, terima kasih.